Bismillahirrahmanirrahim. Peluru petunang. Bab 5. Kaitan dengan makrifat. Maka adalah yang menghimpunkan segala misal ini pada kira orang ahli makrifah, kerana ia seperti barzakh, yakni alam misal. Adapun alam misal itu antara alam arwah dan alam ajsam. Seperti kata ahli makrifah, karamlah aku antara tanziyah dan tatbiyah. Adapun kesempurnaan makrifat itu antara tatbiyah dan tanziyah. Seperti kata ahli makrifah, syair, tembak yang 4 itu kita fikirkan. Jangan sekali kita milikkan, kerana sempurnalah tembak kita. Maka sempurnalah tembak kita. Inilah syarat yang dipetuakan oleh guru kita yang arif lagi bijaksana. Di sanalah makrifah kita sempurnakan dengan makrifah yang diterima daripada guru kita yang arif lillah itu. Kiranya ilmu makrifah ini menghasilkan ia dalam hal menembak atau barang sebagainya. Adapun makrifah yang terletak pada tembak itu 4 perkara yang hendak diketahui. I'lam, hai talib. Segala rukun tembak itu terhimpun pada 12 perkara. Pertamanya, kunci kedua tapak kaki dan kedua tapak tangannya, kunci kedua lututnya, kunci pinggang, kunci leher, kunci tangannya kedua, kunci rumah bedil, kunci berdiri pada tempat kita berdiri itu beri betul, serta dibinasakan bermain-main akan bedil, dan ingatkan segala mukharinah niatnya. Maka adalah segala rukun yang 12 itu terletak ia pada tempat yang 4 itu. Pertamanya tangan, keduanya dada, ketiganya anggota yang 7, dan keempatnya nafas kita beri tetap, serta hati dan tubuh kita beri tetap. Jangan bergerak-gerak ke kanan atau ke kiri. Dan ketahui juga olehmu hai talib akan isyarat rukun yang 12 itu. Adapun isyarat kunci tapak kaki itu diatur oleh ibu kaki kiri itu. Betulkan kepada tanda. Isyarat kunci pinggang itu jangan diberi tinggi ke belakang. Isyarat kunci tangan itu genggam, jangan keras ke kiri daripada kanan. Maka hendaklah beri sama kuat keduanya itu. Isyarat kunci leher itu jangan beri bedil lekat ke dada. Hinggakan kita beri bergeser pipi kita sedikit-sedikit. Dan janganlah kepala kita diberi terletak. Hendaklah beri betul. Sebaik-baik itulah isyarat kunci leher. Adapun isyarat kunci lutut itu, hendaklah kedua lutut itu jangan diberi kendur dan jangan diberi bengkok. Adapun isyarat kunci mata itu, jangan memandang kepada yang lain daripada tanda. Adapun isyarat kunci anggota itu, berdiri beri betul seperti huruf alif dan jangan cenderung ke kanan dan ke kiri atau ke hadapan ke belakang. Adapun isyarat kunci nafas itu, jangan beri terlepas dengan deras pada ketika masuk atau terbitnya. Maka hendaklah nafas kita itu hening, lemah lembut dengan timbang seisinya. Adapun isyarat kunci hati itu, hendaklah peliharakan hati kita itu. Jangan bimbangkan yang lain, melainkan dapat tiada kena jua tanda itu olehnya, dan tiada syak dan waham pada hati. Adapun isyarat rumah bedil itu, maka ambil lidi daripada selitan. Sudah itu maka kita lihat pada cermin. Demikian letak bedil itu pada pipi kita. Nescaya tiadalah kena kita olehnya. Adapun isyarat ghalib itu, tiadalah kita ingat akan yang lain. Adapun isyarat muqarinah itu, jangan mendahulukan tentang tanda daripada petik. Maka hendaklah bersama-sama berserta keduanya seperti diisyaratkan oleh guru. Maka adalah pekerjaan ini amat sukar, melainkan orang yang dapat tunjuk daripada Allah jua mendapat dia. Kerana pekerjaan ini adalah seperti firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran Karim. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Yakni, telah datang ajal mereka itu, tiada terdahulu seketika dan tiada terkemudian seketika. Maka hendaklah difikirkan olehmu, hai talib, akan jalan menembak ini. Dalam hal berserta minta dengan putus pandang makrifah itu, insya Allah Ta'ala nescaya tiada mungkin tembak kita. Adapun tembak yang 4, seperti
setelah tersebut itu iaitu tembak bidak, tembak kilat, tembak ustaz dan tembak alat itu keempatnya masing-masing dengan isyaratnya dan masing-masing dengan pandangannya. Adapun tembak bidak itu pandang kita sepanjang bedil itu sahaja. Jika jauhnya 100 depa sekalipun atau dekat 2-3 depa sahaja, demikianlah juga pandangan kita. Tiada lebih dan tiada kurang daripada sepanjang bedil itu. Apabila kita hendakkan peluru kita itu ke kanan, maka ke kiri kan akan pangkal bedil itu. Adapun hujung bedil itu jangan diubah juring alamat yang di bawah itu. Jika kita hendakkan peluru itu ke kiri, maka ke kanan kan pangkal bedil itu. Dan hujung bedil itu demikian juga. Dan apabila kita hendak mengenai dia di bawah, sorongkan pangkal bedil itu demikian juga adanya. Jangan diubahkan kerana alamat itu asalnya 4 persegi dan kelimanya yang di tengah. Jika kita hendak mengenai yang di tengah itu, maka hendaklah jangan tersorong dan tertarik pangkalnya. Hendaklah sebaik-baik tentangnya. Dan hujung bedil itu demikian juga. Itulah tembak bidak namanya. Maka iaitu mata angin yang 4. Daripada 4 jadi 8. Inilah namanya jarum pendek. Dan apabila jarum pendek mungkir, tembak kita pun mungkirlah. Adapun kehendak sampailah seperti maksud kita, yakni betul tentang juring tanda itu. Apabila sekata rukun tembak dan syaratnya pun sudah seperti petua guru kita, iaitu mengikut seperti pematah guru kita, bedil pun baik, ubat pun baik, penggalak pun baik, genggam pun baik dan makrifat pun baik. Maka tiada pula kena yang dituju itu. Maka kita lihatlah dahulu baik-baik tembak peluru itu. Di mana tibanya? Ke kanankah atau ke bawahkah? Jika ke kanan atau ke bawah tibanya, maka iaitu alamatnya terlekat dan tersorong pada pihak rumah bedil itu. Maka apabila ke kanan serta ke atas tibanya peluru itu, maka alamatnya tertekan dan tertarik rumah bedil itu pada pipi. Apabila ke kiri dan ke kanan, ke atas tibanya peluru itu, maka alamatnya tertarik rumah bedil itu pada pipi kita. Jika ke kanan peluru itu, alamatnya tersengat ke kiri. Dan jika ke kiri peluru itu, maka alamatnya tersengat ke kanan, ke atas atau ke bawah bedil itu. Seperti yang tersebut dahulu itu juga. Itulah tembak bidak namanya. Sebagai lagi, jalan apabila kita hendak sekali pandang, maka diletakkan alamat pedoman yang di kiri. Dan apabila kita hendak ke kiri, maka diletakkan alamatnya itu dari pihak pedoman di kanan. Dan juring sama dengan alamat itu. Jangan di bawah dan jangan di atas, melainkan sama tengah. Adapun pandangan itu bidak jua namanya. Alamatnya hidung. Apabila terdapat alamatnya kepada kita oleh kedua mata kita, hujung bedil itu, maka barulah petik. Maka inilah alamat kilat namanya. Alamatnya hidung. Adapun yang kita pandang, melainkan hingga sejengkal atau sehasta dari hujung bedil itu dan kita jaga dengan pandangan kita seperti yang tersebut. Jika hendakkan peluru itu ke kanan, ke kiri, ke atas atau ke bawah seperti tembak bidak jua isyaratnya, maka itulah tembak kilat namanya. Tetapi tiadalah sama pandang kita seperti kilat. Adapun tembak itu alamatnya hingga muka. Maka adalah tembak ustaz itu alamatnya dipegang bedil terlantak. Rumah bedil itu antara yang hampir dengan rusuk. Maka tangan yang kiri itu sehabis-habis tegang dan setentang pipi jua. Jangan bersalahan. Adapun tegak tembak ustaz itu, hendaklah berbetulan dada kita dengan dan muka kita dengan tanda itu. Sekali-kali jangan diberi tubuh kita terhereng ke kiri dan ke kanan. Dan muka pun demikian juga. Kerana tembak ustaz itu melengkapi ia akan mata angin itu dengan tangan kiri jua. Jika berkehendakkan peluru itu ke kanan, ke kiri, ke atas dan ke bawah, seperti tembak bidak juga isyaratnya. Adapun tembak alat itu alamatnya segala anggota kerana tembak alat itu melengkapi ia akan mata angin yang 12 itu. Dan lagi pun
tembak alat itulah yang menyempurnakan tembak yang ketiga itu. Maka jika barang siapa tiada tahu akan tembak alat itu, nescaya tiadalah seperti tembak mereka itu. Kerana tembak alat itulah memelihara akan tembak yang tiga itu. Adapun tembak bidak, tembak kilat, tembak ustaz dan tembak alat itu mempunyai isyarat masing-masing. Cekaknya pun masing-masing dan makrifahnya pun masing-masing. Maka alamatnya yang pada kita itu, orangan mata kita itulah yang dipertemukan dengan mata hitam alamat. Datang kepada kita dengan makrifah, diletakkan alamatnya, yakni orangan mata kita dengan alamat yang jauh itu. Maka itulah tempat berdiri makrifahnya itu. Adapun sebenar-benar makrifah itu ikhtiar. Apabila sudah demikian itu, maka zahirlah iradah Allah Ta'ala dengan kudrahnya. Maka janganlah dicita-cita lagi tembok yang lebih daripada itu. Maka itulah tempat dunia dan akhirat pada ilmu menembak ini. Wallahu a'lam. Ini dilafazkan tak kala kita hendak membubuh ubat bedil. Syahidatin, musyahadatin, syahadatin. Ini lafaz tak kala hendak bubuh peluru ke dalam bedil. Filuraka syarkin. Assalamualaikum. Hai Nai Utbud, nama bapamu. Kalam Qabil, nama ibumu. Aku hendak minta langkah dengan 3 langkah engkau. Hendak jamu si Anu kepada aku. Ini lafaz jampi kecopoan bedil. Yastakhlifannahum bisyai'im minas saydi tanaluhu aidikum. Ini lafaz kunci bedil. Ongsar yang 1000. Engkau sedang di lubang kelam. Kabatui nau tajam pakuk matamu. Demi Allah, demi Rasulullah. Jika tak pakuk matamu, derhakalahmu kepada Allah. Ya Ramdan, zalika falam taqtuluhum, walakin Allah qatalahum. Wa ma ramaita, iz ramaita, walakin Allah rama. 3 kali. Ini lafaz penuju bedil. Dibaca tak kala hendak cucuh bedil itu. Falam taqtuluhum, walakin Allah qatalahum. Wa ma ramaita, walakin Allah rama.